Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Bertemu lagi dalam sesi PDPR kita pada hari ini. Bahasa Melayu tahun 3, tema 6, Kelestarian Alam, Unit 17, Sumbangan Kita. Tajuk, Lindungi Lautan Kita dan Pertanian Mesra Alam. Buku teks jilid 2, muka surat 31 dan 32. Buku aktiviti jilid 2, muka surat 35 dan 36. Objektif PDPR hari ini, murid-murid dapat pertama, membina ayat majmuk untuk melengkapkan cerita. Kedua, menggunakan kata ganti nama mengikut konteks. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan sesi PDPR kita. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu ingin terangkan tentang info bahasa ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Contoh ayat majmuk, Nabila dan Nadira bersiar-siar di tepi pantai. A. Nabila bersiar-siar di tepi pantai, ini adalah ayat tunggal. B. Nadira bersiar-siar di tepi pantai, juga ayat tunggal. Apabila digabungkan kedua-dua ayat ini menggunakan kata hubung dan akan menjadi ayat majmuk. Contoh lain ayat majmuk yang menggunakan kata hubung dan yang sambil, lalu, kerana, tetapi, atau. Contoh pertama, dan Suhaila suka makan nasi lemak dan mi sup. Kedua, rumah yang besar itu rumah Fazli. Ketiga, Mei Ling membaca buku sambil mendengar radio. Empat, Alif bangun lalu membuka tingkap. Kelima, adik menangis kerana terjatuh di longkang. 6. Baju itu mahal tetapi tidak berkualiti. Dan yang terakhir, ayah balik esok atau lusa. Baiklah, seterusnya murid-murid, rujuk buku teks jilid 2 muka surat 31. Aktiviti hari ini, murid perlu membina ayat majmuk untuk melengkapkan cerita. Mari kita membaca ayat ini. Lindungi lautan kita. Nabila dan Nasri menemani datuk mereka ke pantai untuk menangkap ketam. Baiklah, ini adalah ayat majmuk kerana menggunakan kata hubung dan. Mereka sangat gembira dan teruja. Juga ayat majmuk menggunakan dan. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Ayat ini ialah ayat majmuk kerana menggunakan perkataan sambil. Mereka membawa alatan untuk menangkap ketam. Ayat ini ialah ayat majmuk kerana ada menggunakan untuk. Untuk ialah kata hubung. Nabila berjalan-jalan di pantai, lalu ternampak tumpukan minyak. Ayat ini juga ayat majmuk menggunakan lalu. Mari kita lihat ayat ini. Pertama, banyak ikan mati di situ. Kedua, banyak burung mati di situ. Kata hubung yang perlu digunakan ialah dan. Mari kita semak jawapan. Banyak ikan dan burung mati di situ. Pertama, Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya. Kedua, Nabila mengambil gambar menggunakan kata hubung lalu. Semak jawapan. Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya lalu mengambil gambar. Seterusnya, pertama, Nabila mencatat masa. Kedua, Nabila mencatat lokasi menggunakan kata hubung dan. Baik, semak jawapan. Nabila mencatat masa dan lokasi. Tulis surat kepada Jas, telefon Jas. Pertama, Nabila berfikir. Kedua, Nabila memegang telefon bimbit sambil. Ayat majmuk.
Nabila berfikir sambil memegang telefon bimbit. Seterusnya, pertama, Nabila ingin menelefon Jabatan Alam Sekitar JAS. Kedua, Nabila ingin menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar JAS atau Nabila ingin menelefon atau menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar JAS. Baiklah murid-murid, mari kita semak jawapan. Rujuk buku aktiviti jilid 2 muka surat 35, aktiviti 5. Bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. Info, bioplastik biasanya diperbuat daripada sisa kelapa sawit atau kanji daripada jagung dan ubi kentang. Gunalah bioplastik. Pertama, bioplastik mudah diperoleh. B. Bioplastik mesra alam. Digabungkan menggunakan perkataan dan. Mari kita semak jawapan. Bioplastik mudah diperoleh dan mesra alam. Kedua, A. Bioplastik sangat sesuai. B. Bioplastik tidak mencemarkan alam. Menggunakan kata hubung kerana. Bioplastik sangat sesuai kerana tidak mencemarkan alam. Ketiga, A. Bioplastik mudah terurai. B. Plastik biasa sukar terurai. Menggunakan kata hubung tetapi. Mari kita semak jawapan. Ketiga, bioplastik mudah terurai tetapi plastik biasa sukar terurai. Keempat, A. Bioplastik mudah dilupuskan. B. Bioplastik boleh dijadikan baja. Menggunakan kata hubung serta. Mari kita semak jawapan. B. Bioplastik mudah dilupuskan serta boleh dijadikan baja. Kelima, A. Sebagai pengguna pilihan kita ialah bioplastik. B. Bioplastik melestarikan alam. Menggunakan kata hubung untuk. Semak jawapan yang kelima, sebagai pengguna pilihan kita ialah bioplastik untuk melestarikan alam. Dan yang terakhir soalan keenam, A. Penggunaan bioplastik digalakkan. B. Alam kita tidak tercemar. Menggunakan kata hubung supaya. Mari kita semak jawapan. Keenam, penggunaan bioplastik digalakkan supaya alam tidak tercemar. Baiklah murid-murid, info bahasa yang kedua, kata ganti nama. Kata ganti nama diri terdiri daripada kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua, kata ganti nama diri ketiga, kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk tempat. Contohnya, kata ganti nama diri pertama, saya, aku, kita, kami. Kata ganti nama diri kedua, kamu, awak, kalian, anda. Kata ganti nama diri ketiga, mereka, dia, beliau, ia. Kata ganti nama tunjuk umum, ini, itu. Kata ganti nama tunjuk tempat, situ, sini, sana. Baiklah, rujuk buku teks jilid 2 muka surat 32. Aktiviti hari ini menggunakan kata ganti nama mengikut konteks. Kata ganti nama, pertanian mesra alam. Nabila dan adiknya ke sawah padi milik datuk mereka. Kata ganti nama diri pertama, menggantikan nama orang yang bercakap. Kata ganti nama diri kedua, merujuk orang yang diajak bercakap. Manakala kata ganti nama diri ketiga, merujuk orang yang sedang diperkatakan. Kamu tahu pesawat-pesawat itu sedang buat apa, Nadira? Mestilah saya tahu. Mereka sedang memotong padi. Kalian buat apa di sini? Kami sedang melihat sawah padi itu. Indah sungguh pemandangan di sini, Datuk.
Mengapakah pesawah di sana membelah burung hantu, Datuk? Mereka membelah burung hantu di situ untuk mengawal serangan tikus yang merosakkan padi. Mereka juga menggunakan baja organik. Oleh itu, alam sekitar tidak tercemar. Kita perlu bersama-sama menjaga alam ini. Wah, mesti sawah padi ini bebas daripada racun perosak. Kata ganti nama tunjuk umum terbahagi kepada dua. Itu tunjuk sesuatu yang jauh. Ini tunjuk sesuatu yang dekat. Kata ganti nama tunjuk tempat. Sana menyatakan tempat yang jauh. Sini menyatakan tempat yang dekat. Situ menyatakan tempat yang agak jauh tetapi masih dapat dilihat. Baiklah murid-murid, mari kita simak jawapan. Rujuk buku aktiviti jilid 2 muka surat 36. Aktiviti 6, lengkapkan dialog dengan kata ganti nama rezeki selipar hanyut. Baiklah, di sini disertakan jawapan. Sana, ini, itu, kita, kalian, kami, saya, kamu, mereka. Baiklah murid-murid, mari kita baca dialog ini. Alia dan rakan-rakannya sedang belajar di dalam kelas. Cikgu Nurul. Murid-murid, pernahkah kalian mendengar kisah rezeki selipar hanyut? Murid-murid, kami tidak pernah mendengar cerita itu. Cikgu, ceritakannya kepada kami. Alia, ya cikgu. Saya juga tidak sabar hendak mendengarnya. Murid-murid, betul kata kamu, Alia. Mesti menarik kisah itu, cikgu. Baiklah, di sini Cikgu Nurul menceritakan kepada murid-murid. Cerita ini mengisahkan penduduk yang tinggal di sepanjang pantai di Afrika Timur. Penduduk di sana berasa susah hati apabila melihat banyak selipar di pantai. Mereka susah hati kerana habitat penyu boleh terancam. Untuk mengatasi masalah, penduduk bekerja sama untuk mengutip selipar hanyut. Mereka menjadikan selipar hanyut sebagai bahan asas untuk menghasilkan pelbagai replika dan ukiran yang menarik. Kemudian mereka menjualnya. Oleh itu, kita boleh mengambil iktibar daripada kisah ini. Baiklah murid-murid, ini adalah gambar selipar yang telah dihanyutkan. Mereka telah mengubah selipar yang telah dihanyutkan di tepi pantai ini menjadi replika gajah. Latihan pengukuhan, murid-murid menjawab dua kuis yang cikgu sediakan. Kuis yang pertama, ini adalah kuis yang pertama, latihan pengukuhan ayat majmuk. Murid menjawab latihan yang telah cikgu sediakan, terdapat 10 soalan. Kuis yang kedua, kuis kata ganti nama. Murid menjawab kuis ini, terdapat 20 soalan. Setelah siap, murid mengambil gambar dan hantar kepada cikgu. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja PDPR kita pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye murid-murid.